Ya, pokok senang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua untuk laluan pada saya untuk turut membahaskan peruntukan tambahan yang kedua bagi 2012 ini. Saya melihat Datuk Yang Di-Pertua bahawa setiap belanjawan ataupun peruntukan tambahan yang kita buat mesti diukur dengan satu tahap bagaimana pengurusan pentadbiran yang baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri. Ini juga ada kaitan dengan proses membuat keputusan yang dibuat di peringkat eksekutif, di peringkat kabinet, untuk memastikan bahawa wang yang kita peruntukkan itu dibelanja dengan penuh dengan ketelitian, walaupun benda-benda yang kecil itu, tetapi bagi saya bahawa satu perkara yang boleh memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang ada di peringkat kerajaan. Saya nak bawa satu contoh di sini ya. Bagaimana kita melihat bahawa bila kita buat belanjawan, kemudian peruntukan tambahan yang kita berikan, sepatutnya dia mencerminkan gambaran daripada atas, daripada eksekutif, daripada kabinet sendiri dalam proses untuk membuat keputusan-keputusan dalam berbagai-bagai perkara. Sebab mereka juga adalah menerima peruntukan daripada belanjawan yang dibentangkan di dalam Dewan Parlimen, termasuk juga di dalam peruntukan-peruntukan tambahan. Umpama contoh, saya lihat bahawa kecelaruan di kalangan anggota-anggota kabinet dalam isu akta hasutan, umpamanya akta hasutan, walaupun telah pun disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum daripada satu keputusan semula yang dibuat baru-baru ini, bahawa akta hasutan akan dimansuhkan, akan dihapuskan. Tetapi ada anggota kabinet yang lain, Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahawa akta hasutan mesti dipertahankan. Dan sehingga menimbulkan kenyataan daripada Yang Berhormat daripada Padang Rengas dan juga Menteri Pelancongan mengatakan bahawa dia sudah pun menjadi satu keputusan bahawa akta hasutan akan dihapuskan. Jadi bermakna bahawa akan dihapuskan, bukan dipindah, akan dihapuskan, akan dimansuhkan. Dan dibuat satu akta yang baru. Jadi menunjukkan bagi saya bahawa kecekapan dalam menangani keputusan-keputusan kabinet itu menunjukkan bahawa ada kelemahan di kalangan anggota-anggota kabinet. Yang kedua, saya nak tunjuk bahawa bagaimana sesuatu keputusan itu tidak diteliti untuk nak dibawa ke dalam parlimen. Tidak diteliti sehingga menyebabkan rang undang-undang pentadbiran agama Islam wilayah persekutuan terpaksa ditarik balik. Saya katakan bahawa ini satu kos. Dia membabitkan kos keuangan yang saya tidak tahulah bagaimana Jabatan Peguam Negara terpaksa buat itu, buat ini dan sebagainya, kemudian cetakkan kertas, walaupun ini kecil, tapi bagi saya bahawa tiba-tiba bila ditarik balik dengan ada alasan-alasan yang mengatakan bahawa sudah cukup dengan akta yang ada, jadi saya katakan bahawa kabinet, bagaimana kabinet boleh mengizinkan perkara ini keluar untuk dibawa kepada parlimen sedangkan tidak diteliti. Kononnya sudah ada undang-undang yang sudah pun mencukupi untuk perkara-perkara yang tertentu. Jadi sehingga ada percanggahan apabila dibantah sendiri oleh Padang Rengas selaku Menteri Pelancongan. Menteri Pelancongan sendiri membantah rang undang-undang ini kerana beliau menyebut bahawa sudah ada keputusan kabinet sebelum ini yang sangat bertentangan daripada cadangan yang dibawa yang terkandung dalam rang undang-undang ini. Lalu menteri mengumumkan penarikan balik. Jadi bagi saya bahawa ini menunjukkan kabinet tidak efisien dalam nak melihat sesuatu perkara untuk nak dibawa ke parlimen. Satu benda yang menunjukkan percanggahan di kalangan anggota kabinet. Yang keduanya bagi saya bahawa satu benda yang merugikan dari segi kos keuangan, implikasi keuangan. Ini duit rakyat. Kita boleh bentang satu benda yang tidak ada ketentuan, yang tidak ada satu kepastian. Jadi bagi saya bahawa satu benda yang cukup memalukan apabila rang undang-undang ini terpaksa ditarik balik, bukan kerana malu kerana ditarik balik, tapi kerana nak menunjukkan bahawa ketidakkecekapan anggota kabinet dalam nak membuat keputusan. Pokok senang. Ya. Sedikit saja. Ya, Tuan-tuan. Saya pun nampak kecelaruan yang ada dalam urusan membuat keputusan kebelakangan ini amat parah. Adakah ini berkaitan Kok Sena dengan ketiadaan pemimpin utama kita dalam senario politik pada hari ini? Kita pun nak tahu apa sebenarnya berlaku kepada pimpinan utama kita. Terima kasih. PM kita. Sikit daripada tuan-tuan,
soalan lebih kurang sama kalau diizinkan. Tahu di mana dia sekarang? Ya. Boleh ya? Ya, sila. Terima kasih Tuan Ketua. Saya nak tanya penangan daripada Yang Berhormat lah. Tadi Yang Berhormat bawa satu contoh yang kata Yang Berhormat kecil benda tu, iaitu penarikan balik pindaan undang-undang agama tu. Itu Yang Berhormat kata kecil. Tapi Yang Berhormat sedar tak satu lagi IPCMC diwujudkan satu badan RCI, Royal Commission of Inquiry, dengan izin diadakan mesyuarat lebih kurang 3 tahun, dipengusikan oleh orang yang cukup cekap, bekas hakim yang sangat dihormati. Tapi setelah 3 tahun kaji, banyak belanja wang, dilantik pula oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tiba-tiba keputusan itu ditolak. Macam mana pandangan Muhammad? Terima kasih Perdana Indra Mahkota. Itu satu contoh lagi menunjukkan bahawa kita berbelanja dengan satu peruntukan kewangan yang besar, tiba-tiba kita tak nak guna pakai cadangan yang telah pun dikemukakan oleh Royal Commission. Bagi saya bahawa ini satu penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Satu, duit. Yang keduanya penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong bila kita menolak Suruhanjaya Diraja yang telah pun dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi bagi saya bahawa apa yang disebut oleh rakan saya pada Kuala Kerai, itu kita pun tak tahulah dia duduk di mana, wallahualam. Mungkinlah posa dia tak boleh nak keluar rumah sangat. Baik, tapi isu-isu yang Tindakan tangan peraturan mesra mana? Turut dulu. Ya. 351. Pokok senar berhujah pusing kiri pusing kanan, seharusnya menghadap Yang di-Pertua. Yes, sila. Ini dia bulan-bulan puasa ni memang dia kacau. Dia tak makan macam tu lah. Baik, Datuk Yang di-Pertua, saya nak balik kepada isu ini, soal efisiensi, soal kecekapan, maknanya soal pentadbiran di peringkat kerajaan. Kalau di peringkat kabinet macam ni rupanya bentuk, bawa undang-undang tak diteliti dengan terlebih dahulu, jadi saya sangat persoal lah. Macam mana kalau menteri boleh kata dah cukuplah dengan undang-undang yang sedia ada. Kalau dah cukup, pasal apa bawa ni? Buang masa kita, buang duit. Ini walaupun nampak ketat tapi berapa banyak yang kita terpaksa keluar, ada berapa banyak perbelanjaan yang dibuat oleh peringkat Jabatan Peguam Negara untuk mesyuarat, untuk buat itu, buat ini semua kos. Jadi sebab itu saya melihat bahawa ini menunjukkan bagaimana pentadbiran kita harus diperbaiki, dan isu di peringkat kabinet ini sendiri menunjukkan satu kelemahan yang sangat ketara. Yang kedua, yang ketiganya ialah berkaitan dengan soal perbelanjaan pilihan raya. Perbelanjaan pilihan raya, satu peruntukan yang besar yang kita mengharapkan akan mendapat satu hasil pilihan raya yang pengurusan perjalanan pilihan raya yang baik. Tapi nampaknya kita lihat bahawa isu dakwat ni masih lagi diperkatakan. Isu dakwat merupakan isu yang fundamental dalam nak menentukan, dalam nak memastikan pilihan raya bersih dalam satu perjalanan pilihan raya. Tapi kalau dah isu dakwat yang kekal, yang tak kekal lagi ni, bagaimana untuk nak memastikan pilihan raya itu merupakan satu pilihan raya yang bersih? Jadi hari ini SPR boleh kata, pilihan raya kecil ni kita akan guna dakwat yang lebih pekat, yang kandungannya lebih, kandungan dia punya silver itu akan jadi lebih. Jadi maknanya betul lah hak dulu tu dakwat yang tak ada satu yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri sendiri bahawa pewarna makanan buah pencelup. Lain kali Yang Berhormat daripada Arau, saya nak cadang pilihan raya, tak payah pakai dakwat, pakai buah kriang. Buah kriang, tahu buah kriang? Arau tahu buah kriang? Ringgit Ya. Yang Berhormat Menteri. Tak boleh. Tak perlulah Yang Berhormat Menteri. Ya. Sekejap. Saya nak habis kata. Pokok senar. Ya. Nakal juga pokok senar ni. Tak lah, saya nak tengok dia bangkit. Dia duk ketagih nak jadi backbencher Dia duk tengok kinabatangan duk. Dia Sila. Yang Berhormat Arau, saya minta cadang pakai buah kriang. Kriang dot ke ataupun kriang lada.
Buah keyang ni, buah keyang maknanya kalau pakai buah keyang jangan tunjuk jari lepas ni. Jelan. Nganga mulut. Nganga, lepas tu tengok lidah tak ada hitam apa, ambil sebiji, kulum 1 saat. Lepas kulum jelan balik hitam, baru bagi kertas undi. Buah keyang tu. Buah keyang, tak nak sebut kepada yang buah keyang ni, saya ingat lebih tahan lama dia punya warna dia daripada dakwat kekal yang tak kekal. Ya. Merapu apa pokok senar? Ya. Naik presiden merapu Tak merapu apa tanya tu. Apa nama kulit manak baru dia tahulah buah keyang. Ya. Nak menunjukkan bagi saya bahawa satu benda yang sangat-sangat memalukan apabila isu dakwat kekal ini terus menjadi persoalan yang sangat hangat diperkatakan. Jadi sebab itu Ya, Seremban. Terima kasih Pokok Senar. Saya cuma nak kata sebelum ini pengurusi SPR dalam satu wawancara dengan akhbar tempatan, beliau mengatakan bahawa tidak boleh meningkatkan tahap sewarna trade tu kerana menjejaskan kesihatan, akan menyebabkan kanser. Sekarang pula nak ditingkatkan pula. Apakah sekarang ini tidak akan menjejaskan kesihatan? Apa pandangannya Muhammad? Ini saya katakan bahawa satu tindakan yang bercelaru dalam SPR sendiri, dan juga menteri sini kata nak tambah dia punya bahan itu, dan saya pun tidak tahu bahawa sama ada mereka mendapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan ataupun tidak. Sebab sebelum ini dia kata dapat daripada Kementerian Kesihatan dan dinafi oleh Menteri Kesihatan. Jadi ini satu benda yang menunjukkan bahawa kecelaruan dalam SPR dan juga kerajaan dalam menghadapi isu dakwat ini. Menunjukkan bahawa memang betul dakwaan yang mengatakan bahawa ada satu proses penipuan dalam isu dakwat ini. Yang kedua, dalam isu pilihan raya ini Datuk Yang di-Pertua, bila perbelanjaan yang begitu banyak, yang begitu besar, lalu pihak SPR ada buat kenyataan. Punca dia kata ialah kerana kelewatan pilihan raya itu diadakan. Kelewatan. Jadi itu yang menyebabkan mereka terpaksa berbelanja, buat kursus. Kemudian dah habis satu tempoh, pilihan raya tak jadi lagi, bubar parlimen tidak lagi, jadi kena kursus lagi. Jadi sebab itu saya nak mencadangkan kepada parlimen ini, seperti mana yang telah diputuskan oleh PSC, bahawa cadangan yang diputuskan oleh PSC sebelum ini, iaitu cadangan untuk Perdana Menteri membubarkan parlimen, iaitu sekurang-kurangnya setahun. 4 tahun, maknanya tempoh parlimen ni paling tidaknya 4 tahun. Maknanya setahun sebelum tamat tempoh yang ni, maknanya boleh bubar. Tapi oleh kerana di dalam perlembagaan, kuasa pembubaran parlimen itu adalah budi bicara Perdana Menteri, maka bagi saya bahawa sepatutnya kerajaan boleh datang ke sini membawa satu pindaan perlembagaan supaya diikat budi bicara Perdana Menteri itu dengan keputusan yang telah dibuat oleh PSC baru-baru ini, supaya kita jadikan dia sebagai satu yang bersifat perundangan untuk memastikan supaya tidaklah berlaku lagi kelewatan tempoh pilihan raya sampai dah melebihi daripada tempoh asal dan sebagainya, seperti mana yang berlaku sebelum ini. Pokok Senar minta lalu sikit. Bukit Gantang. Pokok Senar ada 2 minit lagi. Tuan Di-Pertua, terima kasih. Saya nak minta pandangan daripada Pokok Senar. Peruntukan tambahan untuk SPR ni 60 juta. Persoalannya, kenapa masih lagi dikenakan setiap bantahan daripada pengundi yang tak puas hati terhadap daftar pemilih induk dikenakan RM10 seorang. Ini seolah-olah menyempitkan demokrasi. Ya, itu satu cadangan yang sangat baik yang dibangkit oleh Bukit Gantang. Sepatutnya kerajaan memansuhkan satu peruntukan bila kita nak buat bantahan daftar pemilih itu nak kena bayar RM10. Ini satu benda yang sangat tidak wajar lah untuk dikekalkan. Yang satu lagi berkaitan dengan pilihan raya juga ialah petition pilihan raya. Saya nak sebut, walaupun ini tidak berkaitan dengan SPR tapi berkaitan dengan soal yang lain. Tapi petition pilihan raya, bila kita nak serah petition tu, dia mesti diserahkan kepada orang yang kita nak petition kan. Orang nak petition. Jadi orang ni kadang-kadang dia ambil kesempatan nak lari. Jadi sepatutnya undang-undang ini mesti bagi saya bahawa dibatalkan. Maknanya cukup untuk kita file
petition itu boleh berlaku. Tidak semestinya untuk diserahkan kepada orang yang kita nak petition. Sebab bagi saya bahawa memanglah kalau orang yang nak petition tu dia akan cubalah cari jalan untuk dia nak lari dan sebagainya. Senang minta laluan Jurlun. Ya, Jurlun. Boleh. Yang berhormat Datuk, Yang Tuan Di-Pertua Pokok Senar, yang berhormat, dalam tajuk peningkatan peruntukan yang diminta untuk SPR ni sebenarnya peruntukan asal hanyalah 14.5 juta. Kalau 14.5 juta yang diluluskan dalam bajet asal nak dibuat untuk 222 kawasan, kita tak kira lagi don-don yang terlibat 500-600 don, maka sudah tentulah tak cukup. Jadi bila dia minta 60 juta, pada saya satu parlimen lebih kurang 335,000 yang melibatkan ribuan petugas PDM dan sebagainya. Pada saya ianya adalah wajar. Jadi tidak ada hal lah. Terima kasih. Satu kaitan dengan kita beli dakwat tu pun dah dakwat yang Koman Sepana. Itu pun belanja tak betul ya. Yang keduanya saya sudah sebut tadi bahawa kenyataan SPR katakan bahawa peruntukan yang begitu besar tu kerana pilihan raya diadakan lewat. Perbelanjaan yang tinggi. Sebab itu saya cadangkan supaya dipindah perlembagaan untuk masukkan supaya kuasa bicara Perdana Menteri itu diikat dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh PSC sebelum ini. Ya, Lenggo bangun. Saya ada satu isu lagi. Jadi yang seterusnya Datuk Yang Di-Pertua ialah yang berkaitan dengan AES. AES. Saya nak dapat satu penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu apabila jawapan yang diberikan kepada rakan saya daripada SPANG bahawa berkaitan dengan AES ini, sehingga 11 Jun sebanyak 673,339 saman kesalahan AES telah dikeluarkan oleh Jabatan AES. Sehingga 15 Mei 2003 kerajaan telah membayar fee perkhidmatan kontrak servis fee kepada syarikat penyedia perkhidmatan AES ini sebanyak 13,550,758. Bayaran ini dibuat berpandukan kepada perjanjian antara kerajaan dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Bagi saya bahawa dia macam tak sepadan dengan jumlah saman yang telah dikeluarkan, 673,339. Kalau dikali dengan RM16, kalau mengikut model keuangan yang telah pun dipersetujui antara pihak kerajaan dengan syarikat pengendali ini, dia tak sampai 13 juta. Ya, Pokok Senar. Jadi nak habis dah ni. Ya, jadi tak sampailah 13 juta. Jadi mana lagi 3 juta duit daripada mana dia ambil? Jadi apa perjanjian yang telah pun dibuat antara pihak kerajaan dengan syarikat ini? Yang keduanya berkaitan dengan AES. Kalau mengikut kaedah pengangkutan jalan kesalahan dirakam melalui kamera, dia berkuat kuasa kaedah ini pada 23 hari bulan September 2012. Tetapi yang saya herannya, apabila kaedah ini memerlukan bahawa kamera yang nak dipasang itu mesti diuji. Dia mesti diuji. Lulus ujian itu baru boleh pasang. Tetapi malangnya kamera yang diuji itu dia diuji pada 21 September 2012. Ini sijil ujian yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Sijil ujian kepada kamera ini 21 September 2012. Waktu tu kaedah ni tak wujud lagi. Jadi sebab itu bagi saya bahawa semua saman itu perlu ditarik balik, dan semua saman yang dibayarkan, kompaun yang dibayar, mesti dikembalikan kepada orang-orang yang telah didenda. Sebab dia bertentangan dengan kaedah. Kaedah tak wujud, kamera itu sudah diuji kaji, kemudian kamera itu dipasang. Bermakna bahawa kamera itu tak pukul 1 minit. Jadi sebab itu saya sambung. Tak sambung. Tak sambung. Tak sambung. Oh gitu. Dewan sambung 2:30 petang. Bukan saya sambung. Jadi saya harap pihak kerajaan untuk mengambil perhatian untuk kembalikan wang saman yang telah pun dibayar oleh orang-orang yang kena saman itu balik kepada mereka. Sebab kamera ini tidak sah kewujudan dia. Terima kasih.